اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني استودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kita masih lagi dapat duduk di atas bumi dan dapat bernapas dan dapat melakukan ibadat kepadanya. Mudah-mudahan kita bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kita ni sentiasa berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan muzakarah pengajian kita muka surat 8. Tak silap ama muka surat 8. Barisan yang ke-10 daripada atas ke bawah, bahagian yang ada kitab. Orang yang tak ada kitab tak ada muka surat, tapi dia ada muka tak apa dah. Dia datang ke masjid nampak juga, termasuk senarai golongan orang yang jakna pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi' fatahlak. Sabda Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kita nak jadi orang alim, tak sepak dah nak mengapa mata tu, nak mengapa hadis tu, nak mengapa ayat ni. Kita dah tua dah misalnya. Au muta'alliman, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Tak boleh dah nak menuntut ilmu, nak pegang pen pun ketar gogek-gogek dah tangan. Nak tengok kitab pun tak boleh dah beram mata. Dah Allah Ta'ala cabut dah nikmat mata. Tengok Quran, tengok huruf Jawi, tengok kitab jadi pecah. Tak boleh nak tengok lama, sakit mata. Au mustami'an, ataupun jadilah orang yang mendengar. Orang yang ketiga, tapi martabat kurang lah. Orang alim turun sikit martabat orang yang menuntut ilmu, dan turun sikit martabat orang yang mendengar.
Jadi 3 golongan ni orang yang selamat. Rasulullah sabda, orang yang selamat. Dengan sebab dia alim, dia tahu. Dengan sebab dia mengaji, dia tahu. Dengan sebab dia dengar, dia tahu. Bila dia dengar, dia tahu, maka dia dengar perkara-perkara yang menyebabkan gemar melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka dia buatlah kelebihan tu, kelebihan ni. Dia dengar perkara-perkara yang menakutkan di masa akhirat nanti, maka dia tidak buat dan dia usaha meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah. Dia dengar. Wala takur rabi', dan janganlah kamu jadi golongan yang keempat. Alim pun tidak, belajar pun tak, dengar pun tak. Fatahlak, maka binasalah kamu. Binasa warna ni tak tubuh sehat badan, tak sehat tubuh badan. Binasa dengan maknanya kalau dia kerja, maka dalam pekerjaan dia tidak selamat. Kerana tak dengar, tak belajar, tidak alim. Boleh jadi pekerjaan dia jatuh kepada benda yang haram. Atau dia bergaul, maka pergaulan dia tu kadang-kadang tidak tahu gapo. Pergaulan yang haram, campur laki puas. Ataupun dia makan, dia tak kira dah makan halal ke haram, oleh kerana dia tidak dengar. Itulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bagi sihat tubuh badan. Allah Ta'ala bagi masa kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Maka kita ucap terima kasih dengan bahawa kita melakukan ibadat kepadanya. Tak, orang panggil bersyukur kepada Allah. Tak buat jahat ke Tuhan. Tak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit benarlah hamba-hamba aku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita belajar, kita dengar ayat ni, kita baca ayat Quran ni. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit benarlah bagi hamba aku yang bersyukur. Hak banyaknya kufur. Ini kufur nikmat. Aku bui tangan, Allah Ta'ala wi tangan, wi kaki, wi mata, wi perut, wi mulut. Wak guna, wak lawan dia. Dengan maknanya Allah Ta'ala kata jangan makan benda haram, gomo juga. Allah Ta'ala wi kaki jangan pergi tempat yang haram, pergi juga. Maka orang panggil kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sehat badan kepada kita. Kita mari semaya jemaah. Kita dengar, kita menuntut ilmu. Ini salah satunya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat nanti kita akan menerima balasan yang baik. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan yang mulia dan nak masuk bulan Sya'ban dah. Bulan yang patut kita kena fikir, yang patut kita kena sedar bahawa kita akan hadapi bulan yang lapar pada siang hari dan bulan yang banyak semaya pada tengah malam. Ialah bulan Ramadan. Siang hari kita kena berlapar. Wajib pula berlapar. Dan malam kita kena semaya sunat. Tarawih paling-paling kurang 8. Hak nak buat 20 buat dah. Tak ada dah 2 rakaat. Ada kau tarawih 2 rakaat. Itu mazhab sendiri. Mazhab sendiri adalah hak tak buat pun serakaat pun tak ada. Mazhab nama mazhab malah. Jadi bertemu dengan semaya banyak pada malam dan lapar pada siang hari, dan bertemu dengan
bulan fadilat, bulan maghfirah. Inilah kita patut mikir. Bapa kita bila kita fikir boleh buat persiapan, boleh cedek gapo kita nak guna di bulan Ramadan nanti. Kita fikir. Tak nak cedek gapo maka kita latih. Kalau jenis malas semaya sunat, kita latih dulu. Semaya sunat duha paling-paling kurang 2 rakaat, buatlah. Tak. Lepas tu paling-paling kurang bulan Rejab ni ada juga puasa. Cuba kita fikir diri kita masing-masing. Aku nak terlepas dah Rejab ni. Tak. 27 Rejab, 28 Rejab, 29 Rejab dah. Jadi tak ada lagi dalam buku surat kita tahun ni lebih merosot dengan tahun lepas. Misalnya tahun lepas ada juga puasa-puasa, tahun ni tak ada. Maka menyesallah kita. Belum tentu lagi kita sampai bulan Rejab tahun lepas nanti, tahun di hadapan nanti. Maka fikirlah, puasa sunat je. Tetapi bagi orang yang mempunyai hati yang tebal seperti hamba, hati yang dosa banyak, dia terbuka pintu takwil. Takwil banyaklah. Bos maya sunat je, puasa sunat je, ngaji baca Quran sunat je. Jadi terbuka pintu takwil, tidak buat mai jah. Sedangkan fadilat baca Quran besar, fadilat puasa di bulan Rejab puasa, fadilat puasa Isnin Khamis besarnya fadilat, tapi kita lepas begitu saja. Alangkah ruginya. Ambalah orang lain tak tahu. Tak, mudah-mudahan kita ni fikir lagu tu. Sebab kita bukan adat kepada kau sihat, adat kepada nak pergi sana. Bila adat kepada nak pergi sana, kau sakit lah. Walaupun kita sihat sekarang ni, adat nak pergi ke negeri akhirat dah. Bila kita mikir gitu, insya-Allah kita akan terasa lah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Rejab. Tak. Fikir itulah pelita bagi hati, yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari, di dalam kubur kita duduk seorang diri. Bukan sa'ya mereka tu dalam kitab Miftahul Murid ada. Kalau beli kitab bab tauhid, ada belakang tu kitab Miftahul Murid. Sangat sa'ya yang sangat panjang. Fikir itulah pelita bagi hati. Fikir tu untuk nyuluh. Dulu pelita, sekarang ni model lapu suluh. Bila suluh hati, pelita bagi hati, yang mendapat kita ingat akan mati. Kita dapat bila fikir ingat mati. Aku ni gugu aku giram, ada hak ada pun tunggu masa ana kena gauk. Hak tu tak boleh nak akak kaki, hak tu mulut rayong. Kena seteruk. Dak aku sendiri pun sakit tu sakit ni. Jadi adat kau tu lah. Yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Ingat-ingat kita mikir hari-hari. Di dalam kubur kita duduk seorang diri. Dalam kubur, kalau duduk atas dunia dulu, dak sakit boleh panggil mak, boleh panggil ayah, boleh kita panggil anak ataupun jiran setangga sakit weh. Dalam kubur nanti tak boleh nak awak lembek tekak dengan muka naki. Tak bukan naki ngejah, mana boleh ejah ke naki. Tak ngejah awak lembek tekak makan nafas tawa. Mudah-mudah kata kau muka naki. Maknanya kena pukulan muka laki. Sebelum tu kita fikir hamba, dan adik kakak kita fikir. Katakan apa sebelum kita terlanjut, sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Ta'ala. Orang mati-mati tu dia minta nak balik. Sebab apa? Besarnya hidup ni. Nikmat pemberian hidup ni besar.
Makna nak kelik balik, nak buat amal. Jadi kita hidup tidak guna, tidak semaya, tidak taat kepada Allah Ta'ala, amat-amat rugi. Allah Ta'ala nyata dalam Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Tu. Kok kita duk baca sama. Kembalilah kami, kembali ke dunia lah. Bapa kembali. Dia tak ada dua ayat dah, kembali nak buat kerja balik. Kembali na'mal salihan, nak buat amal soleh. Bapa ketika itu inna muqinu, yakin dah, yakin sungguh. Maka duk minta nak balik. Maka sebelum kita mati, dah kita buatlah persiapan diri hamba sendiri. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Rejab, berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita dengar ustaz-ustaz, tutup guru yang menyampaikan dan mengajar kuliah Isra wal Mi'raj, kita ambillah pengajaran di dalam kisah Isra wal Mi'raj. Sebab itulah kita bila masuk Isra wal Mi'raj, kita besarlah dapat pahala. Kerana generasi-generasi yang akan datang ini nak dengar. Bahkan generasi-generasi budak-budak sekarang kalau tidak dengar dak Isra wal Mi'raj, dia berasa kehebatan lain daripada Rasulullah. Dia duk hebat, duk rasa hebat. Mana fikiran dia duk tengok kartun, duk tengok atrame, duk tengok benda-benda yang bisa-bisa. Maka tergelam Nabi Muhammad. Maka majulah kita buat Isra Mi'raj. Dia tahu bahawasanya afdalul makhluqah, seafdal makhluk ilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak lah ni dia kata hebat atrame sebab atrame dia boleh waktu bi api. Hebat tu bi api ni. Dia kata hebat Doraemon sebab Doraemon galai perut dia waktu bi belaka, gapo boleh. Tapi tergelar Nabi Muhammad hak hebat, dibelah dengan dada, naik di angkasa dengan tanpa gapo? Oksigen. Jadi generasi jenis sekarang, kalaulah kita tidak memperbarui, tidak dengar Isra Mi'raj, perkara-perkara yang mencari ke adab. Sedangkan Rasulullah di Mi'raj, di Isra wal Mi'raj, diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pas Mi'raj pula dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Itu ulama, makna sepakat ulama mengatakan jasad dengan ruh, bukan ruh saja, jasad dengan ruh. Rasulullah di Mi'raj dan Rasulullah di Isra. Maknanya kalaulah duk mikir nak naik guano, langit pertama kena pakai oksigen, tak nak naik lagu tu. Dak, ini pekerjaan Allah Ta'ala. Nak belah guano dada kali keempat dah Rasulullah kena belah tu dalam Isra Mi'raj. Tak ada biuh gapo ngabelah, pas tutup balik tak ada parut pula. Dolar kau dak. Inilah yang kita nak bagi tahu kepada generasi-generasi kita ya bawah-bawah ni, supaya bertambah keyakinan dia dengan Rasulullah, bertambah keyakinan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu dak kita pun boleh buat iktibar dan pengajaran bahawasanya berlaku Allah Ta'ala bagi semaya 50 waktu, kurang sampai 5 waktu. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala boleh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Itulah lebih kurang. Kita mula kitab lah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, keduanya al-amanatu, amanah. Kita masih lagi berada di dalam bab mengenai membicarakan sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul. Sebagaimana yang sudah lepas kita membicarakan tentang huluhiyah, yakni bab ketuhanan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib bagi Allah. Allah Taala bersifat dengan wujud ada. Maka kita belajarlah ada Tuhan tidak sebagaimana kita. Dak, ada kita didahului oleh tak ada. Dak, dan mati pula ada Allah Taala tidak didahului oleh Adam, ketiada. Kita dah belajar dah lepas-lepas dah.
Itu mengenai keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu yang orang panggil uluhiyah dan nubuwah, bab kenabian yang kita belajar ni. Kita kena kenal nabi sebab nabi ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia bersifat dengan sifat itulah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Setengah kitab dia tidak bila tabligh, 3 sifat saja kerana dia kerana tabligh itu patonah itu termasuk di dalam tabligh. Dia tidak bila patonah dah setengah kitab. Jadi dalam kitab ni dia bila 3. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan amanah. Jadi amanah payuh kecil supaya ni mudah. Amanah ni tak payuh. Bila kita diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala nak buat payuh. Jadi kita pakat-pakat belajar. Amanatun, amanah. Artinya amanah wajib kepercayaan sekalian Rasul. Wajib kita kena percaya bahawasanya Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan gapo hak dia royak? Gapo hak dia bagi tahu, wajib kita kena beriman sebab perkhabaran hak dia bagi tahu itu minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita gapo pun itu walaupun selera sekalipun maka itu minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berlaku Isra Mi'raj tu. Bila dia naik dengar tapak kaki dia pergi tengok syurga. Dengar tapak kaki, pijokkan tapak kaki di dalam syurga. Maka Rasulullah tanya, "Ya Jibril, tapak kaki siapa tu? Dengar tak pijokkan di dalam syurga tu, pijok." Maka Jibril jawab, "Itulah tapak kaki sahabat engkau ya Rasulullah." Siapa dia? Ialah tapak kaki Bilal Ar-Rabah. Bilal. Hebatnya Bilal. Maka Rasulullah tanya, bila Rasulullah dikembalikan oleh Allah Ta'ala di Mekah, Rasulullah tanya Bilal Ar-Rabah, "Hei Bilal, mu buat amal gapo hingga kau tapak kakimu tu tak aku dengar pijokkan tapak kakimu di dalam syurga?" Bilal Ar-Rabah jawab, "Tak ada amal gapo malaikat lepas pada aku ambil wuduk, ambil air semaya, aku semaya sunat wuduk 2 rakaat tiap-tiap kali lepas aku ambil wuduk." Kita kalau malah pun kena ada buat lah. Malah pun tak boleh, jangan tinggal semua, tapi jangan tak buat semua. Maknanya kena buat. Kena buatlah. Lepas pada ambil wuduk sahaja aku semaya wuduk, sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia tak ada waktu. Waktu dianya lepas pada wuduk dia tidak ada waktu tahrim. Boleh masa mana pun. Oleh kerana boleh masa mana itulah kita tak buat. Tu kita berasa lekeh. Semaya sunat wuduk lekeh je, tak main wuduk-wuduk ni. Main sunat-sunat tu hebat, sunat hajat. Sunat wuduk tengok Bilal Ar-Rabah, dia beramal dengan semaya sunat wuduk, maka pijokkan kaki dia terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengar. Kita malah-malah pun buatlah jaga-jaga dah. Kita pakat buat semaya sunat wuduk 2 rakaat. Dan Rasulullah tengok seorang laki-laki, duk atuk kepala kum dia balik royak kepada umatnya. Bahawasanya orang laki-laki ni katuk kepala atuk kepala acur lebu kepala dia. Lepas tu jadi balik, bukan tak sakit-sakit tapi kutuk lagu itulah kelakuan dia. Rasulullah tanya, lagu mana kelakuan ni? Lelaki ni dulu di atas dunia dulu bapa gini mo ni.
Maka Jibril jawab, itulah dia tidak sembahyang. Dia meninggalkan sembahyang di atas dunia dulu. Pahala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya seksa dia bagi orang yang tak sembahyang. Tu banyak kita boleh buat iktibar dengan pengajaran Isra wal Mi'raj. Tak. Kalau mula kita dengar tok guru ngajar dulu seminggu Isra Mi'raj ni tak habis lagi. Tak, seminggu tak habis lagi. Banyak cerita dia. Cerita sebenar bukan cerita karut-karut. Tak. Hak sebenar perjalanan dia tu sebenar. Tak, mula daripada Masjidil Haram, lepas tu tak pada umur 51 ataupun 52 tahun 3 bulan sebelum hijrah. Tu kita sebut dalam kitab berlakunya Isra Mi'raj. Rasulullah umur 52 tahun 3 bulan sebelum hijrah ke Madinah berlaku. Masa itulah zaman orang panggil masa itulah tahun duka cita. Tahun duka cita dengan maknanya tahun tu berlaku kepada Rasulullah banyak peristiwa yang sedih ke dia. Mana? Pertamanya mati pak saudara dia dengan tidak beriman. Pak saudara dia mati dengan tidak memeluk Islam. Lepas mati isteri dia pula Khadijah bin Khuwailid. Khadijah isteri kesayangan dia. Tak sedih ke? Tahu yang sama. Tak. Pak saudara dia cakap dakwah tak masuk Islam, mati dalam keadaan gitu. Tak, isteri dia kasihnya mati dalam keadaan. Tak, mati mau di tahun tu juga. Sedihlah Rasulullah. Pas tahun tu jugalah mula orang kafir Quraisy nak bunuh Rasulullah. Tahun tu juga. Tak sedih. Kita kalau orang wasak, bukan wasak nak bunuh. Tak, ketua polis nak jumpa demo ada kes sikit. Belah mana kita? Ada garu kiri kanan, garu kepala kiri mari misalnya. Nak lagu mana takut. Polis mari tak tahu lagi kes gapo. Ni kalau orang ugut mu aku nak bunuh, lebih lagi takut. Ni Rasulullah orang nak bunuh, bukan ugut dah nak bunuh. Tak, di tahun tu, tahun nak berlaku Isra wal Mi'raj. Nak bunuh, orang pakak cari keluar tawaran siapa boleh Muhammad begini. Gak orang nak cari, nak pitih. Tak. Siapa dah takak Muhammad boleh beria-beria. Pakak cari. Suara sedihnya Nabi. Dahlah mati isteri kesayangan dia, mati pak saudara dia, orang nak bunuh. Mula daripada itulah bila tidak ada orang tua, tidak ada pak saudara dia, lah Abu Talib, iaitulah orang yang dimalu juga di masyarakat jahiliyah dulu, di Arab Quraisy dulu. Oleh kerana bila ada Abu Talib ni orang nak kacau tak boleh. Abu Talib kata jangan kacau anak saudara aku tu. Lah Nabi Muhammad lah, malu muka. Bila mati Abu Talib mula selalu 3 perkara dia sebar kepada masyarakat. Pertamanya Muhammad anak yatim. Nabi Muhammad anak yatim. Sebab zaman dulu orang yang anak yatim sangat-sangat hina. Zaman jahiliyah dulu hina. Nak ikut warna Muhammad anak yatim. Keduanya Nabi Muhammad itu ialah tidak ada harta, sesak kededek. Tak ada harta dia. Hinanya. Dan ketiganya Nabi Muhammad ummi. Ummi dengan mana tidak pandai baca. Diri dia nak baca kitab tak boleh, tapi diwahyu oleh Allah Ta'ala dia boleh baca. Tak, dia boleh ingat Quran tu, tapi nak baca kitab tak boleh. Itu bertambah kemah, bertambah kuat lagi kenabian dia dengan dia tidak pandai baca. Tak, adapun kita orang awam ni tak pandai baca menjadi kehinaan ataupun menjadi kekurangan bagi kita, sebab kena pandai baca, nak baca Quran, nak baca hadis. Adapun Rasulullah menjadi kuat lagi dalil bahawasanya itu utusan Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pun duk kata lagi. Tak, pokok kafir kata iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
Apabila dibaca ayat-ayat kami, dah Rasulullah baca Quran, puak-puak kafir Quraisy dia kata qala asatirul awwali. Muhammad duk royak cerita dongeng-dongeng orang dulu. Dia royak gitu. Tu pun ada. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia dihina, dicaci, tetapi dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalau kita dengar Isra' Mi'raj daripada ustaz-ustaz tutup guru, maka banyaklah ambil iktibar dan pengajaran hak kita dengar. Mudah-mudahan kita boleh bawa diri kita hak diri kita ada 2-3 hari lagi, masa tak tahu lama mana di atas dunia ni, kita boleh jaga diri kita. Maka Nabi Muhammad bersifat dengan amanah, kepercayaan, walaupun benda itu tidak nampak sekalipun, seperti syurga, neraka, itu semua itu perkhabaran, perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang dikhabar, yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengok syurga, Rasulullah tengok neraka, Rasulullah tengok orang kena azab, Rasulullah tengok tu tengok ni, dia balik khabar kepada kita. Dia tidak menyembunyi. Orang panggil amanah dia, maka dia pun khabar. Itulah Rasulullah. Sebab Rasul, tarikh Rasul ni mana mereka tarikh Rasul ni ialah man uhiya, iaitulah zakarun, laki-laki min bani Adam, daripada anak Adam. Tu takrif Rasul. Hurrun, yang merdeka, bukan hamba orang. Zakarun, laki-laki min bani Adam, daripada anak Adam. Hurrun, dan merdeka, bukan hamba. Man uhiya ilayya, mereka yang diwahyu kepadanya. Man uhiya ilayya wa yu'maru bitablighihi, mereka yang diberi wahyu kepadanya dan disuruh menyampaikan kepada umat. Itu takrif Rasul. Dia ada perbezaan Nabi. Nabi diwahyu tapi walam yu'maru bitablighihi, tidak disuruh menyampaikan tabligh kepada umat. Jadi Rasulullah bersifat dengan amanatun. Tidak supaya kita ni kita ni banyak Allah Ta'ala amanah tangan kita, mata kita, kaki kita buat ngacau kok lain. Tengok maksiat kaki pergi ke maksiat, mulut kecek benda maksiat, mengopak dan sebagainya. Tu semua itu patut kita istighfar, patut kita mohon kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala tarik nyawa kita ni. Artinya wajib terpelihara sekalian mereka itu Rasul. Jadi Rasul tu ia ajar Rasulullah tu jamak dah lah. Rasulun, Rasulani, Rusul. Wajib terpelihara sekalian mereka itu Rasul daripada segala yang haram. Rasul tidak jatuh pada yang haram. Kita pun buat iktibar, pengajaran, usaha jangan kita berlaku jatuh pada yang haram, yakni haram pada syarak. Tu Rasul. Haram termasuk dalamnya hukum syarak lah, wajib, sunat, makruh ni. Maka kita ni kalau boleh jangan melakukan benda yang haram. Tu nak jaganya, mengupak ataupun makan benda haram. Itulah payah royak supaya ni mudah. Jadi bila kita mengaji, kita belajar, usahalah biar kita meninggalkan benda yang haram. Bagi orang yang warak, orang jaga, bukan setakat dia tinggal benda haram, benda makruh. Sebab benda tegah ni ada dua. Pertamanya haram dan keduanya karahah. Karahah ni benda yang makruh, dibenci. Maka dua-dua tu pun dia tak buat. Kita benda makruh kita buat selalu, dan benda haram tak boleh tinggal. Buat perkara-perkara yang haram. Seperti
Ada pendapat yang mengatakan hisap rokok tu haram. Jadi pendapat hak kata hisap rokok tu haram, haram. Amo tak kata hisap rokok tu haram. Tak, sebab banyak pendapat ustaz yang mengatakan makruh. Tapi ada juga yang mengatakan haram. Alasannya tengoklah ustaz-ustaz lain tak. Seperti makan yang haram, benda-benda yang haram. Maka Rasulullah walaupun dia manusia tetapi terjaga, terpelihara daripada benda yang haram. Tak. Innama ana basyarum mithlukum. Tak, kita baca sesungguhnya ana basyarum, manusia, mislukum, supamu juga. Maknanya Rasulullah ni manusia, bukan malaikat. Tetapi manusia tidak melakukan perkara yang haram, yang haram. Tak boleh. Tak. Nabi makan, Nabi tak makan supaya kita. Nabi tidur, tapi Nabi tak tidur supaya kita. Nabi pergaul, Nabi tak gaul kawan supaya kita. Tak supaya manusia biasa. Tak. Kerana apa? Ini orang yang terpilih lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan belaka hak halal pun makan, hak haram pun makan. Adapun Rasulullah tidak jatuh kepada benda yang haram. Tak. Kalau dia tak makan, dia tak boleh makan, dia maknanya walaupun benda tu boleh makan, dia tak boleh makan, dia tak larang. Seperti dia makan, dia pergi ziarah, pergi rumah sahabat buat keluar ibu dab kenal macam bewok. Pernah makan pokok kita. Jangan tukang bewok pasir tu dah. Pergi Mekah tengok ibu dab, balik di rumah tengok jolo dah ni, pergi buat sup. Jangan. Ibu dab tak ada belakang rumah kita ada bewok. Tak, pergi bewok masuk. Jadi Rasulullah tak makan tapi dia tak larang sahabat makan. Tu. Maka Rasulullah tidak makan benda-benda yang haram. Itulah kita pun lagu itulah. Begitu juga Rasulullah tak makan benda yang makruh. Segala kelakuan perbuatan jatuh kepada sunnah. Tengoklah sunnah Rasulullah banyak. Sebab itulah orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah maka dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Kita duk belajar dah hadis-hadis dak. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang dengan sunnah aku inda di sewaktu, orang panggil zarah, sewaktu pasal rosaknya umat aku ni, akhir zaman ni kita ni dah akhir zaman, rosaknya umat ngapak saudara dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik, wak kutik, wak balah, tak rosak lah gitu. Dengan jiran setangga tak tegur, walaupun semaya tak tegur pergi mari, tak rosak, tak punah lah tu. Punah lah tu. Inda pasadi ummati falahu, sewaktu rosaknya umat aku, falahu maka baginya ajrun pahala mi'ati syahidin, 100 orang mati syahid. Kalau kita boleh seorang pahala mati syahid pun tak apa dah. Tetapi orang berpegang dengan sunnah Rasulullah di akhir zaman. Kenapa? Akhir zaman ini susah nak beramal dengan sunnah Rasulullah, bahkan ada pula halangan dan sebagainya. Sebab akhir zaman Rasulullah sabda, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama ghariba fatuba lil ghuraba. Mulanya Islam itu gharib, dagang, dan lagi akan datang akhir zaman Islam akan dagang juga. Tak ada orang nak dengar Quran, ada penceramah, tak ada orang nak dengar kuliah, tak ada orang ni kurang nak banding dengan mene-mene penuh stadium dan sebagainya. Dagang supaya hak dulu. Tapi Rasulullah puji wa fatuba lil ghuraba, maka bertuahlah, bahagialah bagi orang yang ghurabah, orang yang dagang. Kalau kita bersyukurlah, biarlah orang kata pok-pok sejik tu, biarlah orang kata, moga kita kasih kepada masjid sungguh. Pok-pok tu maya sokma tu, dia pun kena semaya juga 5 waktu sehari semalam.
Mudah-mudahan kita ni mati dalam keadaan sembahyang berjemaah sama. Qala muallif rahimahullahu taala, dan yang makruh, kita perhabis sikit lagi. Perkara yang makruh pun Rasulullah dijaga, dipelihara tak supaya kita ni. Tak benda yang ditegah makruh kita pun buat. Tak, tetapi yang harus pun tiada jatuh, yakni tiada berlaku pada mereka itu melainkan dengan niat taat, sekurang-kurangnya niat mengajarkan akan umat, niat mengajar kepada umat akan umat. Rasulullah buat gitu, buat gini untuk mengajarkan umatnya. Tengok Rasulullah dia ajar umat, dia royak kepada sahabat-sahabat, cerita dia banyak. Kita kalau kita tengok sirah-sirah sejarahnya Rasulullah, walaupun diludah atas muka, walaupun dikhianat oleh kaum-kaum Quraisy dan sebagainya, tapi Rasulullah tetap menjalani agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sedihnya dia. Orang duk kata muka, kalau muka dia pun tak apa. Inilah kita pakat-pakat usaha bawa kepada akhlak, nak mengikut akhlak Rasulullah. Tengok Rasulullah pada akhlak je. Orang Yahudi boleh masuk Islam. Yahudi boleh masuk akhlak dia. Kalau kita duk cerita semua tu dok. Dia sebelum dia wafat tiap-tiap pagi pergi suap makanan kepada orang kata ke dia. Lepas pada kenyek dia tu buta Yahudi, duk kaki lima buta. Tak nampak Nabi Muhammad. Duk kata depan Nabi Muhammad, Muhammad begini dah gila kuasa dan sebagainya, tapi Muhammad suap dengan lemah lembut. Bila wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak datang 2-3 hari nangis seorang buta Yahudi. Manalah tak datang sahabat aku pagi-pagi, yang mana pagi-pagi duk mari suap aku semua, dia lebih baik daripada waris-waris aku, adik-beradik aku. Manalah duk jalan bunyi perih-perih berjalan tak berhenti, bukan sahabat dia. Maka khalifah gatinya Saidina Abu Bakar, ganti khalifah Nabi Muhammad, jadi khalifah Nabi Muhammad. Jadi ganti nak khalifah Saidina Abu Bakar, tanyalah Aisyah anak dia, apakah lagi Nabi Muhammad yang aku tak buat yang Nabi Muhammad buat? Maka Siti Aisyah ya Rasulullah dan ayahlah ia tahunya, tapi tiap-tiap pagi dia kata Rasulullah kisuak makanan kepada orang yang buta, duduk maki hamun kepada dia, duduk maki hamun. Duk kata huduh, sebab maki hamun ni tak boleh. Lebih-lebih lagi kita ni ayah, kita ni jadi token, tak boleh maki hamun pada nak kali. Tak, ayat hak tu imam baca saat ni, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang mati dan orang yang memaki hamun. Tak, maki hamun. Allazi jama'a malan wa 'addadah, yang menghimpunkan harta dia dan mengira-girakan harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyeseka-sekakan malahu akan harta ia itu kekal, akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah, kalla Tuhan kata, kalla la yum, sedekah kamu akan dihuman ke dalam fil hutamah, neraka hutamah. Jadi nak maki hamu tak boleh. Tapi Yahudi hak buta ni maki hamu kepada Nabi Muhammad. Kata huduh-huduh. Bila Saidina Abu Bakar pergi suat, tak, Saidina Abu Bakar tak serupa dengan Nabi Muhammad. Tak. Hanya kata kepada Nabi Muhammad ngatonyo suat dia. Kasarlah. Tidak seperti Nabi Muhammad beralu masuk mulut makanan tu. Dia kata ini bukan sahabat aku yang selalu mari bagi makanan pada aku. Saidina Abu Bakar kata, ya betul, bukan sahabat kamu yang selalu mari. Sahabat kamu yang selalu mari itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Menangis dia, Allah menangis dia, lebih sayang kasih, lebih baik daripada adik-beradik dia. Pas Saidina Abu Bakar kata, adakah kamu nak mengetahui siapakah ya sebenarnya sahabat kamu yang bagi makan semua tu? Nak tahulah, nak tahu.
dialah Muhammad Rasulullah. Kau ni Muhammad terkejut peluk Sayyidina Abu Bakar, beri syahadah situ lalu asyhadu alla. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ada menunjukkan akhlak baik, mudah-mudahan orang tengok perangai kita, insya-Allah orang tertarik dengan perangai kita, maka tak seperti mana orang kafir yang tidak memeluk Islam, jadi tertarik dengan beragama Islam. Ni tak tahannya tak anak-anak muda Islam nak tengok takut nak masuk Islam. Apa gandah congek mutu dan sebagainya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, lawannya khianat, artinya khianat dengan bahawa mengerjakan akan yang haram dan yang makruh, iaitu khianat dan yang haram, mengerjakan yang haram yang makruh itu mustahilun, benda tertudak pada Rasulullah. Gitulah mudah-mudah kata gak mustahil ni ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tidak tasawur pada akal nak kata ada di Rasulullah mengerjakan benda yang haram dan benda yang makruh. Benda tertudak pada Rasulullah mustahil. Ketiganya tablighun. Setakat tu dulu, insya-Allah panjang umur kita akan ada mula balik di masa yang ada hadapan. Apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang lemah yang kuat itu daripada kelemahan yang sendiri. Mudah-mudahan kita pakat baikilah kelemahan kita tu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri dinik wa tahhir a'dha'ana binuri afik wa yassir umurana ya Allah binuri rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.